Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita boleh mula dah kelas kita pada pagi ini. Minta seorang bacakan doa dahulu sebelum kita mulakan kelas. Anyone? Sufi ada? Sufi tolong bacakan doa. Ada cikgu. Tolong bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hidayatan wanshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, terima kasih Sufi. Baik, jadi hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan topik yang baru, topik nombor 5. Jadi sebelum ni kita dah habiskan dalam subtopik isi padu janaan. Okey, dalam bab 3 pengamiran. Okey, so pengamiran itu terletak dalam bidang kalkulus. So refresh balik, kalkulus ada dua sahaja, pembezaan dan juga pengamiran. So dalam pengamiran kita ada luas di bawah graf dan kita ada isi padu janaan. Kemudian itu adalah bab 3. Okey. Jadi kemudian hari ini kita akan masuk pada bab 5. Jadi kita akan skip dahulu satu bab iaitu bab 4, pilih atur dan juga gabungan. Okey, kita akan skip yang itu dahulu. Jadi kita akan terus pergi pada bab 5 dahulu. Okey. Baik. Untuk bab 5 kita akan lihat kepada topik kebarangkalian. Jadi topik kebarangkalian ni sebenarnya berada bawah topik statistik. Okey, bawah topik statistik. Dia ada kaitan sikit-sikit lah. Okey, dengan topik statistik. Jadi taburan kebarangkalian. Dalam KBSM, okay, silibus lama kebarangkalian ni berada dalam ADMET ada juga. Okey, dia terletak dalam topik kebarangkalian mudah. Itu dalam KBSM ada sedikit topik kebarangkalian mudah dipanggil. Okey, itu adalah basic kebarangkalian. Jadi dalam batch kamu ni, silibus baru, topik kebarangkalian itu telah dibuang daripada ADMET dan dia sebenarnya telah dimasukkan dalam topik matematik moden. Okey, begitu juga dengan statistik. Kalau KBSM, silibus lama ada statistik dalam ADMET. Tapi statistik itu telah juga dibuang daripada ADMET dan dimasukkan dalam topik matematik moden. Okey. Jadi sebab itulah kalau KSSM ni silibus baru, topik-topik dalam silibus baru ni lebih sedikit daripada topik KBSM. Dalam KBSM kita ada 21 topik, dalam KSSM ada 18 topik sahaja. Okey, sebab topik kebarangkalian dan juga topik statistik telah dimasukkan dalam matematik moden. Okey. Jadi oleh sebab itu untuk belajar dalam topik taburan kebarangkalian ni, kamu perlu ada asas sedikitlah dalam topik kebarangkalian dalam matematik moden. Okey, tak banyak pun. Okey, antaranya kamu perlu tahu bagaimana proses pendaraban untuk mendapatkan kebarangkalian. Okey, nanti kita akan lihatlah apa yang dimaksudkan proses pendaraban dan sebagainya itu yang kamu perlu tahu dalam matematik moden, tapi ada juga sedikit dalam taburan kebarangkalian ni. Okey. So, sebagai permulaan, apa yang kamu akan belajar dalam taburan kebarangkalian ni? Kamu akan belajar dua benda, iaitu yang pertama adalah taburan binomial dan yang kedua adalah taburan normal. Okey. So, topik pun dinamakan sebagai topik taburan. So, apakah itu taburan? Taburan ni sebenarnya adalah taburan ni sebenarnya adalah macam pattern lah. Sekejap Okay, dia lebih kepada pattern. Maksudnya bila kita kira kebarangkalian tu, macam mana bentuk pattern ataupun corak yang akan terhasil berdasarkan kebarangkalian tersebut. Okay, sebagai contoh, okay, saya gunakan contoh hujan katakan. Okay, hujan. Sekarang ni memang musim hujan lah. So hujan. So dalam seminggu kita ada 7 hari. Okay. Jadi kita lihat pattern dalam seminggu tu, kalau dia hujan untuk 2 hari je dalam seminggu, berapakah kebarangkalian dia? Okay. Kalau hujan 3 hari, berapa banyak kebarangkalian dia? 4 hari, berapa banyak? 5 hari, 6 hari, 7 hari dan sebagainya. Okay. Mungkin juga dalam seminggu tu tak ada hujan langsung.
So kita akan kira kebangkalan dia, kemudian kita akan lihat pattern dia. Okay. Adakah kebangkalan tak hujan langsung seminggu tu lebih tinggi daripada kebangkalan untuk hujan 4 hari katakan. Okay. So itu contohnya taburan lah. Okay. So ada dua jenis, binomial dengan normal. Nanti kita pergi dengan lebih mendalam apakah perbezaannya. Okay. Jadi itu adalah basic bagi topik ini. Dua sahaja. Kalau ikutkan taburan kebangkalan ni ada banyak lagi sebagai contoh. Selain daripada taburan binomial dengan taburan normal, kita juga ada taburan T. Okay, T distribution. Tapi taburan T tu kita akan belajar, bukan kita akan belajar, kamu akan belajar lah. Kalau kamu further study nanti dekat matrik ataupun asasi ataupun diploma, kamu akan belajar T distribution. Okay, buat masa sekarang kamu cuma akan lihat dua benda dahulu, binomial dengan normal. Okay. Baik. Jadi apakah perbezaan utama antara binomial dengan normal? Okay. Perbezaan utamanya adalah terletak pada jenis cerita ataupun jenis kebangkalan yang dia nak cari. Okay. Jenis cerita ataupun jenis kebangkalan yang dia nak cari. Apa maksud jenis cerita ataupun jenis kebangkalan itu adalah dia sedang mencari kebangkalan apa. Sebagai contoh. Okay. Sebagai contoh tadi saya bagikan contoh hujan. Hujan dalam seminggu. So bila kita tengok seminggu, seminggu ada 7 hari. Okay. So bila ada 7 hari, maksudnya bilangan yang boleh dikira satu per satu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 dan 7 hari. Ataupun mungkin kosong hari. Okay. Sebab dalam seminggu mungkin tak ada hujan langsung. So kosong hari yang hujan. Okay. So itu adalah untuk binomial. So apabila benda yang boleh dibilang ni, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah rawak discrete. Okay. So keyword yang kamu kena tahu kat sini adalah discrete. Okay. Iaitu nombor bulat. Okay. So contoh macam saya bagi tadi, bilangan hari. Selain daripada bilangan hari, kita ada bilangan manusia, bilangan orang. Kita ada bilangan komputer, kita ada bilangan kereta dan pelbagai lagi benda ataupun cerita yang boleh dibilang satu per satu lah. Kita tak pernah sebut sebagai 2.375 orang. Tidak mungkin. Mana ada orang dalam bentuk perpuluhan. Okay. Sama juga dengan kereta. Kita tak sebut 2.5 kereta. Tak ada. Okay. Sama ada 2 kereta ataupun 3 kereta. Tak mungkin ada di tengah-tengahnya. Okay. So itu dipanggil sebagai pemboleh ubah rawak discrete lah. So pemboleh ubahnya adalah X. Okay. Discrete tu merujuk pada X tu wakil kepada apa? So X tu wakil kepada bilangan kereta ataupun bilangan hari ataupun bilangan orang. Okay. Manakala untuk taburan normal, okay. Manakala untuk taburan normal, dia adalah untuk sekejap mana dia tulis? Okay. So untuk taburan normal pula, dia menggunakan taburan pemboleh ubah rawak selanjar. Okay. Untuk yang ini, dia akan gunakan pemboleh ubah rawak selanjar. Okay. Pemboleh ubah tu kamu tahulah apa-apa nombor lah. Sebagai contoh dia gunakan S juga. Okay. Pewakil. Okay. So dia wakilkan sebagai S juga. Tapi dia panggil pemboleh ubah rawak selanjar. Okay. Okay. So apa dimaksudkan sebagai pemboleh ubah rawak selanjar? So selanjar ni kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai continuous. Okay. Continuous. So continuous tu maksudnya berterusan. Berterusan. Jadi kalau untuk binomial digunakan discrete iaitu nombor bulat, maka selanjar ataupun continuous ni menggunakan nombor perpuluhan. Okay. Contoh yang boleh paling mudah kita ambil berat lah. Kalau berat, katakan berat telur ayam. So berat telur ayam katakan 23 gram. Okay, 23 gram. Nombor bulat betul. Kemudian boleh jadi 24 gram. Okay, logik je. Dan pada masa sama, dia ada nombor di tengah-tengahnya. Sebagai contoh 23.2, 23.75. 23.1253 dan seterusnya. So dia ada boleh jadi nombor perpuluhan di tengah-tengahnya. Sebab kalau berat tak ada masalah.
Okay, itu contoh pemboleh ubah rawak selanjar ataupun continuous lah. Okay, so itu perbezaan utama antara binomial dengan normal. So kena faham masa bila nak guna binomial, masa bila nak guna normal. Kalau soalan tu bagi dalam bentuk cerita yang berkaitan dengan nombor perpuluhan, contohnya berat, contohnya panjang, contohnya suhu dan sebagainya yang ada nombor perpuluhan, maka kita akan gunakan normal. Tapi kalau dalam soalan tu berkaitan dengan cerita benda yang boleh dibilang satu persatu, bilangan kereta, bilangan jam, bilangan tangan, so itu kita boleh gunakan taburan binomial. Okay, so ini dia punya peta minda lah. So nanti kamu boleh lihat. Okay, kita terus pergi kepada pemboleh ubah rawak. Ini tadi yang saya katakan, pemboleh ubah rawak ada dua, discrete dan juga selanjar. Okay, so memanding dan membeza. Apa beza discrete dengan selanjar, apa yang samalah, okay, dan sebagainya. Okay, so bagi contoh kat sini, skeping duit shilling dilambungkan 2 kali, keputusan boleh direkodkan sebagai gambar ataupun angka. Dalam hal ini, raw sampel boleh tulis sebagai GG, GAA, GAA. Apa maksudnya? Okay, so kalau macam ni, saya lebih suka gunakan gambar rajah pokok. Saya rasa kamu pernah lihat gambar rajah pokok dalam matematik moden. Apakah itu gambar rajah pokok? Sebab dia kata skeping duit shilling dilambungkan 2 kali. Okay, so bila kata lambung 2 kali, so kali pertama ini adalah lambungan 1. Okay, balingan 1. So bila kita baling kali pertama, kalau duit shilling cuma ada 2 je. Okay, sama ada gambar ataupun angka. Okay, tapi biasanya tak sebut gambar dengan angka, kita sebut sebagai kepala dengan ekor. Okay, kepala dengan ekor. Tapi kalau contoh ni guna gambar dengan angka pun tak ada masalah lah. Boleh guna gambar dan juga angka. So itu balingan pertama. So ada 2 kebangkalan je, 2 kesudahan. Okay, 2 jawapan yang logik. Sama ada gambar ataupun angka. Kemudian kita baling kali kedua. Okay, baling kali kedua, kalau kali pertama kita dapat angka, okay, baling yang kedua ni pun secara logiknya boleh jadi 2 juga. Mungkin boleh dapat gambar lagi. Ataupun boleh dapat angka pula kali ni. Okay, kita pun tak tahu. Okay, so bila kita buat kebangkalian ni kalau kita ambil kata dasarnya barangkali. Maksud barangkali itu adalah possibility. Okay, kemungkinan. Okay, benda ni adalah kemungkinan. Dia seolah macam kita buat secara pengiraan dahulu, baru kita buat eksperimen. Okay, kalau fizik ke kimia ke, biasanya kita mesti ada apa? Hipotesis kan. Kita ada hipotesis. Contohnya kalau bakar suatu logam, adakah logam tu akan mengembang ataupun logam tu akan mengecut. Sama macam dalam kes ni. Okay, kita tak ada pun baling duit shilling lagi, kita cuma baru fikir-fikir nak baling. Okay, bila kita baru fikir-fikir nak baling, sebab tu dia boleh jadi sama ada dapat gambar ataupun dapat angka. Balingan pertama, so balingan kedua pun sama juga, boleh jadi dapat gambar, boleh jadi dapat angka. Kalau balingan pertama dapat angka pun sama je, kesudahannya adalah sama. Jadi bila kita dah combine kan, sebab dia kata 2 kali je dia baling, dilambung. So yang pertama mungkin dia akan dapat gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Okay, so ceritanya nak apa? Ceritanya adalah dia nak tahu pasal bilangan kali memperoleh angka. Okay, bilangan kali memperoleh angka. So dia nak tahu. So kalau kita tengok yang pertama tu GG. Maksudnya gambar-gambar. Maksudnya bilangan untuk dapat angka kosong lah. Sebab tak ada angka langsung dalam kesudahan dia. Yang kedua dengan ketiga, GA dengan AG. So kalau GA ni ada 1 angka, AG pun ada 1 angka. Okay, dalam sekali kita ada AA iaitu 2 angka.
So sebab itulah dia akan jadi 012 dalam kebarangkalian yang kita boleh dapat lah. Okay. Kebarangkalian 2 kali yang kita boleh dapat. So sama ada tak dapat angka langsung, boleh dapat satu je angka, tak kira lah GA ke AG, ataupun angka-angka boleh dapat dua-dua. Okay. So dalam kes ni dia panggil sebagai pemboleh ubah bawa. Okay. Pemboleh ubah bawa maksudnya pemboleh ubah tu, pemboleh ubah sini merujuk kepada bilangan kali memperoleh angka. Okay. So ini adalah dia punya X lah. Okay. Ataupun kalau kat sini dia nyatakan sebagai R. Boleh juga kesudahan. Okay. X. Kat sini. Okay. So pemboleh ubah bawa tu merujuk pada cerita dia. So kalau tengok ceritanya adalah memperoleh angka. So benda yang kita boleh bilang satu persatu. Sebab itulah dia kata pemboleh ubah bawa discrete. Dia bergantung pada cerita ni. Tadi saya kata kamu cerita dia. Okay. Kemudian yang kedua dia kata pasal pemboleh ubah bawa selanjar. Okay. Pemboleh ubah bawa selanjar. So apa maksud selanjar tu? Selanjar tu adalah continuous ataupun berterusan. Okay. Okay. Selanjar ataupun berterusan. So macam kat contoh kat sini dia bagi jisim murid. Jisim tu mass lah ataupun berat. So berat nampak kat sini memang dia bagi dalam bentuk nombor bulat. Okay. 25 dengan 45. Tapi perhatikan dia guna simbol lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 45. Maksudnya kita ada 25, 26, 27, 28 sampailah 45. Okey. Itu dalam bentuk nombor bulat. Pada masa yang sama kita tahu dekat tengah-tengah ni, okey, kat tengah ni ada lagi nombor. Contohnya 25.12. 25.232. Dia boleh jadi nombor perpuluhan. 25.5555789. Dia boleh jadi nombor perpuluhan. Di antara 25 dan 26 ni ada lagi nombor. Dia tak macam yang tadilah. Dia sama ada 0, 1 ataupun 1, 2. Kat tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Okay. Tak mungkin kita akan dapat tengah-tengah. 1.5 angka tak ada. Okay, tu bezanya discrete dengan selanjar. So, mari kita tengok. 7 orang pelajar dipilih secara awak daripada murid tingkatan 5. X mewakili bilangan pelajar yang memakai jam tangan ke sekolah. Okay, yang memakai tangan ke sekolah. Fazil, discrete ke selanjar Fazil? Untuk kes nombor 1 ni. Discrete cikgu. Kenapa discrete Fazil? Sebab kita boleh kira. Apa yang kita nak kira? Apa yang kita akan kira dekat dalam kes soalan ni Fazil? Bilangan murid yang memakai jam tangan cikgu. Yes, betul. Okay. Huda pun betul juga. So dia kata X mewakili bilangan pelajar. Okay, bilangan pelajar. So bilangan pelajar adalah satu-satulah seorang-seorang. Dia tak ada dia tak adalah 2.5 orang pelajar memakai jam tangan. 2.5. So 2 orang pakai, setengah lagi tu dia pakai ke tidak? So tak mungkin. So dia mesti nombor perpuluhan. Okay. Suhana ada? Ya, saya cikgu. Nombor 3. Discrete ke selanjar? Selanjar. Kenapa? Sebab yang 145 tu boleh juga jadi 145.13, 145.144. Betul. Okay. So, bila kita tengok cerita dalam soalan kita, so perhatikan ayatnya adalah X mewakili ketinggian. Okay. Walaupun kalau tengok soalan ni dia cerita pasal murid. Kalau ikutkan murid ni memanglah discrete. Okay. Tapi dalam soalan ni
Dia tak nak tahu pasal bilangan murid. Dia nak tahu pasal ketinggian murid. Okay, ketinggian murid. So dia adalah selanjar. Okay, selanjar. Tapi masalah soalan dia minta apa ya? Soalan minta tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk kata tanda set. Okay, tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk kata tanda set. So dia kata X mewakili. Okay, X mewakili. So X. So kena buat atas tanda set lah. 7 orang pelajar. Okay, 7 orang ni, ini maksudnya N. Okay. So, kita tengok secara logik. Kalau kita ada 7 orang pelajar, adakah semuanya pakai jam tangan? Logik tak semua sekali pakai? Tak logik tu. Tak logik? Logik. Logik je kan kalau 7 orang pakai. So, dia punya X boleh je letak sebagai 7. Okay. Kalau kata 6 orang pakai pun, logik je. Mungkin juga boleh jadi, bila kita ambil 7 orang tu, 7 tak pakai. Boleh ke 7 tak pakai? Boleh ke Ego? Boleh cikgu. So dia akan jadi kosong juga. Okay. So dan juga nombor yang di tengah-tengah dia lah. Mungkin juga seorang je pakai, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dan sebagainya. Boleh jadi 8 tak? Tak boleh. Why? Sebab dia ambil 7 je. So kalau dia ambil 7, mana datang seorang lagi? Hantu. Okay? Kalau kat sabda adalah hantu. Seorang lain mana ada? So 7 orang sahaja. 7 orang yang logik lah. Semua sekali pakai ataupun semua sekali tak pakai atau mungkin separuh je yang pakai. Okay? So itu adalah maksud tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk kata tanda set. Okay? Itu juga dengan nombor 3. Okay. Kalau di skrip memang kita tulis satu persatu macam ni lah. Okay. Kalau di skrip kita akan tulis satu persatu macam ni. Okay. Tapi kalau selanjar, tadi Suhana kata nombor 3 ni selanjar sebab dia mewakili ketinggian. So cara nak tulis dia, kita tak akan gunakan nombor satu persatu. Tapi kita akan gunakan konsep ketaksamaan. Okay, macam tu. So yang paling rendah adalah 1, 4, 5. So yang paling tinggi adalah 160. So nak letak apa di tengah-tengah ni? Letakkan sebagai X lah. Okay. So kat sini saya tukar, saya letak sebagai X besar. Sebab X besar dia pakai lah. Okay. So X besar, dalam tu saya pakaikan X kecil. Okay. So itu yang membezakan antara diskrit dan juga selanjar. Okay. Ni contoh menggunakan gambar ajar pokok. Okay. Gambar ajar pokok. Yang ni cerita pasal perlawanan bola keranjang lah. Okay. Macam ni pun sama juga, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi pemula ubah bawa di skrip. So bilangan hari hujan, so tadi saya kata boleh jadi tak ada hujan langsung dalam seminggu, so lebih jadi kosong. Okay. Boleh jadi 1 hari, boleh jadi 2 hari dan sebagainya lah. Kena tulis lengkap lah. Okay, kena tulis lengkap. So seminggu ada 7 hari je, tak lebih. Okay. Samalah yang berbawah tu pun. Baik, nombor 3. Saya nak tanya kamu, bilangan skor 6 apabila satu dadu adil. Kenapa dia masih sebut pasal dadu yang adil? Apa maksud dadu adil? Apa maksud dadu yang tak adil? Ada siapa yang boleh bantu untuk terangkan apa maksud dadu adil ataupun dadu tak adil? Saya rasa dadu adil ada 6 permukaan. Lepas tu dia ada 6 nombor. Kalau dadu tak adil, Zakwan? Tak adil tu mungkin dari 6 permukaan. Tapi ada nombor sama. Mana tahu kan? Betul lah tu. Okay. Pernah tengok kan cerita P. Ramlee? Yang bukan cerita, cerita P. Ramlee. Apa? Alibaba Bujang Lapuk. Yang dia main judi tu. Pernah tengok? So kalau dia main judi tu, ibarat pendek.
Kalau kamu pernah tengok filem P. Ramlee Baba Bujang Lapuk, so dia main judi, dia gunakan dadu, tapi dadu tak adil. Kenapa tak adil? Asyik dia menang. Macam mana dia boleh menang? Sebab semuanya pun nombor 2. Okay, semuanya pun nombor 2. Orang tikam kat nombor lain, dia tikam kat nombor 2. Lepas tu dia menang. Okay, itu dinamakan sebagai dadu tak adil. Ada 6 permukaan tapi nombor yang sama sahaja. Tak ada nombor 1, tak ada nombor 2, tak ada nombor 3 dan ada nombor 6 lah. Okay, so itu salah satu contoh. Ada tak contoh lain yang menyebabkan dadu tu tak adil? Apa dia, Aiman? Dadu tu ada banyak permukaan cikgu. Ada macam 12 permukaan. Logik Betul, tak betul. Asad? Permukaan tak sekatik tu. Macam permukaan tak sekata lah. So permukaan tak sekata. Oh, itu maksudnya. Okay, so permukaan tak sekata. Betul? Ingat, kalau dadu dia mesti cuma ada 6 permukaan sahaja. Okay, tapi kalau tiba-tiba salah satu bucu tu, vertex dia tu, bucu dia tu pecah. Bila pecah, maka dia tidak lagi ada 6 permukaan. Dia mungkin jadi 7 permukaan. Okay, so bila 7 permukaan, kalau bucu dia pecah, okay, kalau kita baling, kebangkalan untuk dapat nombor tu dah jadi tidak sama adil lah. Okay, so tidak sama adil. So dia tak jadi adil lah. Okay, sebab bucu dia dah pecah. Dia jadi banyak permukaan. Tapi takkan sampai 12 Pak. Boleh je sampai 12 tapi sangat pelik lah kalau sampai 12. Okay, so itu satu lagi contoh lah. Okay, satu lagi contoh, dia ada 6 permukaan juga. Dia ada 6 nombor. Okay, tapi dekat salah satu permukaan tu lebih berat daripada permukaan lain. Contohnya saya ambil plasticine. Okay, saya ambil plasticine, saya lekat dekat nombor 3 katakan. So, kat nombor 3 tu dia jadi berat daripada nombor lain. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, kat nombor 3 tu berat. So, sebab saya letak plasticine. So, bila saya baling, mestilah yang nombor 3 tu baru adil jatuh dekat bahagian bawah. Okay, so dah jadi tak adil kat situ. Okay, itu contoh je lah. Okay, sebab tu bila dia nak bagi, kalau dia nak bagi apa ni, soalan kepada kamu, dia mesti nyatakan satu dadu adil lah. Okay, supaya kebangkalan dia mesti 1/6. Okay, kalau saya tanya apakah kebangkalan untuk dapat nombor 3, dia mesti dapat 1/6. Kebangkalan untuk dapat nombor 5, mesti 1/6. Okay, so ataupun siapa ni, Nadira cakap dadu tu panjang sisi lain. Okay, dia bukan lagi kubus lah. Dia masih ada 6 permukaan tapi dia bukan kubus. Sebab kalau kubus mesti panjang sisi dia semua sama. Okay, so itu maksudnya dadu adil. So dalam kes ni, okay, kita baca balik pada kes ni, dia kata bilangan skor 6. Okay, bilangan skor 6. So kalau kita baling dadu, okay, baling dadu, ada 2 kebangkalan je. Okay, dapat 6 ataupun tak dapat 6. Okay, ada 2 kebangkalan. Okay, tak dapat 6 tu maksudnya nombor 1, dapat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 lah. Tak kisah dapat nombor apa pun selain nombor 6, maka tak dapat nombor 6 lah. Okay, sebab nombor 6 ni special. Kalau siapa yang main dam ular, siapa dapat nombor 6 boleh baling 2 kali. Untung dia main dam ular. Okay, so itu contohnya. Okay, so bila ditanya bilangan skor 6 apabila satu dadu adil dilambung 3 kali, so macam tadi jugalah. Kalau saya senang buat gambar ajar pokok lah. Okay, gambar ajar pokok ni boleh nampak lagi. Okay, dapat nombor 6 tak dapat, dapat nombor 6 tak dapat. Ni balingan kedua. Balingan pertama, balingan kedua, dan balingan ketiga sama juga. Okay, dia buat gambar ajar pokok lebih nampak kesudahan dia. 6 okay, 6 tak dapat, 6 tak dapat, 6 tak dapat, 6 tak dapat. So kesudahannya adalah 6, 6, 6, 6x, 6x, 6, 6x, x. Okay, x
66 X6X X6 X. Okay. So kalau kamu perhatikan dekat sini kita dapat 3 kali 6. 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0. Okay. Jadi kesudahan yang boleh kita dapat. Okay, sama ada 0, tak dapat langsung nombor 6. Ataupun mungkin dapat 1 je. Sekali je dapat nombor 6. Ataupun 2 kali. Ataupun setiap kali balingan kita dapat nombor 6. Memang untunglah sampai 3 kali dia baling. Okay, itu maksudnya. Okay. Yang nombor 4 tu dia guna bunga pula. Tadi dia guna gambar dengan angka. Kali ni dia guna bunga. Okay, so tak ada masalah lah. Baik. Jadual dan graf tabang kebangkalan pun boleh ubah bawa diskrit. Okay, pun boleh ubah bawa diskrit. Yang ini yang saya katakan penggunaan kebangkalan mudah kamu belajar dalam matematik moden. Dia gunakan konsep pendaraban. Okay, apa maksud pendaraban? Tengok yang bawah ni. Okay, so secara logik ni dia nak pasal apa ni? Dia nak cerita pasal X. Okay. X mewakili bilangan murid yang tidak mendapat A+. Okay, yang tak dapat A+. Okay. So, perhatikan. Px sama yang kosong. Maksudnya tak ada siapa pun dapat A+. So, kebangkalan dia adalah BBB. Okay, BBB maksudnya tak dapat lah. Okay, so digunakan kaedah pendaraban. Yang ini saya maksudkan sebagai pendaraban dalam kebangkalian mudah. Kita dapat je kebangkalian untuk tak dapat iaitu 0.6, dapat 0.6, dapat 0.6 sama dengan 0.216. So ini saya maksudkan sebagai asas kebangkalian dalam matematik moden yang kamu masih perlu guna dalam ADMAT. Cuma tak banyak lah, cuma sikit sahaja. Okay, tak banyak pun, sikit je. Basic je lah. Okay, so macam PX sama dengan 1 yang ini. Okay, so bila 1, bila kita buat ganjah pokok, yang logiknya adalah di sini, di itu bukan. Okay, BAB dengan BBA, so ada 3. Okay, so tengok cara dia darab dan ditambah lah. Okay, so dia pun dapat 0.432. Okay, kemudian 288 dan akhirnya 0.064. Maksudnya kalau kita ada 3 orang yang kita pilih murid, 3-3 tu dapat A+. So kebangkalan dia adalah 0.064. So bila dia nak suruh buat jadual, so masukkan jadual lah. Okay, masukkan jadual kat sini. Okay, so ini adalah jadualnya. So daripada jadual ni dia akan buat graf kat bawah. So grafnya adalah graf palang. Okay, graf palang lah. So ini graf biasa untuk kebangkalian. Okay, so tak ada apa sangat yang ni. Okay, so untuk latihan 3 ni kamu boleh buat sendiri. Okay, menggunakan kebangkalian yang kamu belajar dalam MATMOD. Ikut je soalan dia. Okay, yang ni saya tinggalkan dahulu. Kita terus pergi kepada next bahagian lah. Iaitu taburan binomial. Barulah masuk kepada topik kita yang sebetulnya iaitu taburan binomial. Okey. Baik. Pertama sekali perhatikan dia ada cerita pasal percubaan Bernoulli. Okey, apa maksud percubaan Bernoulli? Bernoulli ni adalah orang kamu boleh Google dia, percubaan Bernoulli. So Bernoulli ni kata bila dia buat satu eksperimen, dia cuma ada 2 je kesudahan dia. Sama ada berjaya ataupun gagal. Okey, berjaya ataupun gagal. Dia tak mungkin duduk tengah-tengah. Berjaya ke tidak? Tak mungkin. Dia sama ada yes or no. Berjaya ataupun gagal. Tak mungkin ada kesudahan lain. Contoh macam tadi, kita baling dadu. Ingat, kita nak nombor 6 je. Aim kita nombor 6. Kenapa nak nombor 6? Supaya kita boleh baling 2 kali.
Kalau nombor 1 boleh baling sekali, nombor 2 pun boleh baling sekali, tapi nombor 6 ni special, dia boleh baling 2 kali. So bila boleh baling 2 kali, kita nak sangat nombor 6 tu, so itu cerita soalannya. So case dia adalah sama ada dapat nombor 6 ataupun tak dapat. Itu je. Dia tak nak tahu kamu dapat nombor 5 ke, nombor 4 ke, nombor 2 ke, nombor 1 dia tak nak tahu. Dia cuma nak tahu kamu dapat nombor 6 ke tak dapat nombor 6. Okay, so itulah percubaan Bernoulli. So percubaan Bernoulli ni, bila dia dibuat banyak kali, maka dia akan diambil, bila dia buat banyak kali, dia dipanggil sebagai taburan binomial lah. Okay, so maksudnya apa taburan binomial ni? Dia baling dadu sekali, okay, dapat 6 ke tak dapat 6. Lepas tu dia buat lagi. Dia baling lagi sekali. Dapat 6 ke tak dapat 6. Dia baling lagi untuk kali ketiga. Dapat nombor 6 ke dapat 6. So bila dia baling 3 kali tu dimasukkan sebagai percubaan Bernoulli. So dia boleh dikira sebagai taburan binomial. Kenapa? Sebab kita nak tahu bila dia baling 3 kali tu, okay, apakah kebangkalan untuk dia dapat tak dapat langsung nombor 6 sepanjang 3 kali dia baling tu. Okay, maksudnya kosong lah. Ataupun dia baling 3 balingan tu cuma 1 je yang dapat nombor 6, 2 lagi balingan tu tak dapat langsung, mungkin 2, mungkin 3. Maksudnya setiap kali dia baling pun dia sangat bertuah, dia dapat nombor 6. So itu dinamakan sebagai taburan binomial, iaitu pattern ataupun corak yang saya ceritakan awal-awal tadi lah. Okay. So formulanya, okay, so formulanya adalah seperti berikut. Okay. P X equal to R. Okay. R tu apa? R tu adalah bilangan percubaan, bilangan kejayaan. Okay. So NCR, okay. So perhati kat situ dia ada. Saya besarkan sikit. NCR, okay. P kuasa R, okay. Ini kira darab lah. Darab Q kuasa N tolak R. Okay. So itu adalah formula dia. P itu adalah kebangkalan kejayaan, Q itu adalah kegagalan. Okay. So apa maksud dia? Kalau P ni adalah 0.3, Q ni akan jadi 0.7. Okay. So maksudnya kat sini, kalau kita tambah 0.3 dengan 0.7, nilainya akan dapat 1. Okay. Kenapa 1? Sebab kebangkalan tidak boleh lebih daripada 1. Okay. Kebangkalan maksimum mesti 1. Kalau kamu dapat kebangkalan lebih daripada 1, memang salah. Okay. Kalau kebangkalan ni adalah 2/5, okay, Q ni mesti akan dapat 3/5 lah. Macam tu. Okay, so itulah formula dia. Kemudian perhatikan di sini, kalau kamu tengok, dia ada something baru yang kamu pernah lihat lah, iaitu NCR. Okay, NCR. Okay, apakah itu NCR? NCR tu, C tu adalah untuk choose. Okay, N ni adalah untuk choose, pilih. Okay, contohnya NCR. Maksudnya kalau kita ada 10 C7, maksudnya 10 pilih 7 je. Okay, apa maksud 10 pilih 7? So sebenarnya benda ni ada dalam bab 4. Okay, pilih atur dan gabungan. Okay, tapi walaupun kita tak belajar lagi bab 4, tak ada masalah, jangan risau. Okay, sebab dalam bab 4 memanglah dia ada terangkan kenapa NCR. Tapi untuk bab 5 ni, oleh sebab kita dah skip bab 4, kita cuma perlukan pengiraan dia je. Kita tak perlu tahu pasal konsep dia lagi. Okay, so jangan risau, nanti konsep pasal NCR kita akan lihat di bab 4. Tapi buat masa ini, bab 5, kamu cuma perlu gunakan dia sahaja. So macam mana nak guna? Kita akan guna calculator. Okay, sebab kalkulator kamu ada fungsi NCR. Di manakah kedudukannya? Ada siapa dah jumpa? Jumpa tak NCR dekat kalkulator kamu? Jumpa. Mana? Bahagi. Simbol bahagi ke? Bahagi. Dekat simbol bahagi. Okay. Tapi kamu kena gunakan konsep shift lah. Shift bahagi. Okay. Shift bahagi. Shift
bahagi. So dia akan keluar C. So macam saya tulis 10C7. Okay, 10C7. Susah nak tekan. Okay, so tekan dulu 10. Okay, kemudian tekan shift bahagi 7. Okay, so dapatlah 120. Okay, macam tu je. Sebab tu saya kata walaupun kamu tak belajar lagi bab 4, kamu boleh je gunakan pengiraan untuk NCR ni. Okay. Baik. Sebagai fakta, okay, sebagai fakta, okay, saya nak kamu tahu bahawa kalau kamu ada 10, okay, kalau kamu shift, kalau kamu C, susah nak tekan. Kamu tekan sinilah, shift bahagi 10. Okay. Okay, sorry, sekejap. Okay, so kalau kamu cari 10, shift 10, 10C10, okay, kamu akan dapat nilainya adalah 1. Okay, kamu akan dapat nilainya 1. Bukan setakat 10 je. Kalau kamu cuba apa-apa pun, contohnya 7, okay, 7C7, kamu akan dapat jawapan dia 1 juga. Okay, itu fakta yang kamu tahu. Maksudnya apa? Okay, maksudnya adalah NCN nilainya akan jadi 1. Tak kira lah N tu berapa pun. Contohnya 3C3 akan dapat 1. Okay, 4C4 akan dapat 1. Okay, kalau tak ada nombor sekalipun, kalau ACA akan dapat 1 juga. Itu konsep dia. Okay, itu yang kamu kena tahulah. Baik, so formula kita dah tahu pasal formula. Okay, so ini adalah formula dia. Okay, so itu adalah formula untuk binomial. So kita boleh tengok pada contoh latihan di bawah. Okay. Baik, nombor 1. Okay, dekat seremban. Kebangkalan suatu hari hujan ialah 1/5. Cari kebangkalan dalam seminggu, ia akan hujan tepat 4 hari. Okay, tepat 4 hari. So, keluarkan dahulu maklumat dia. Maklumat yang dia bagi adalah pertama sekali kebangkalan. Okay. So, kebangkalan ni kamu tahu simbolnya adalah P. Okay. So, keluarkan maklumat. P sama dengan 1/5. So, kalau P 1/5, Q akan jadi 4/5. Okay. So, bila dia bagi bentuk pecahan, kamu boleh je tukar dalam bentuk perpuluhan. Tak ada masalah. Okay. Kalau kamu nak kekalkan guna pecahan pun, boleh. Okay. So, 0.2 dengan 0.8. Carikan kebangkalan dalam seminggu. So, dia guna perkataan seminggu. Maksudnya, N-nya adalah 7. Okay. So, terus pergi pada soalan. Soalannya adalah cari kebangkalan ia akan hujan tepat 4 hari. Okay, tepat 4 hari. So, dia kata carikan kebangkalan. So, P. Okay, ceritanya berapa hari? Ceritanya adalah tepat 4 hari. So, ini adalah cara untuk menulisnya. Okay, kemudian masukkan dalam formula.
Saya nyatakan lagi sekali formulanya adalah N CR P kuasa A Q kuasa N tolak A. So kita ada 7 hari, nak pilih 4 sahaja. Okay. So P kita adalah 0.2 kuasa 4, Q kita adalah 0.8. So kalau sini 4, sini 7. 7 tolak 4, 3. Okay. So bolehlah guna kalkulator kamu. Okay. So 7. Guna je kereta hitam kamu tu laju sikit pada kalkulator saya ni, lembab sikit. Berapa jawapan dia? Ada yang dapat jawapan? Saya dapat 0.028672. Itu yang saya dapat. Adakah kamu dapat jawapan yang sama ataupun beza? Sama cikgu. Okay. Okay, good. So macam tu je cara nak menggunakan kalkulator kamu. Okay. So 0.02867. So biasanya dalam AdMath saya kata kat kamu jawapan mesti dalam 4 angka bererti. Okay, bukan nombor puluhan ya. 4 angka bererti. Okay, ataupun 4 significant figures. Tapi dalam kes kebangkalan ni, kalau kamu bagi jawapan penuh sepanjang-panjang pun tak ada masalah. Sebab apa? Kebangkalan ni memang dia nombor perpuluhan je. Dia takkan lebih daripada 1. Mesti 0 point something. So kalau dah bagi semua tak ada masalah. Okay, boleh diterima. Baik, soalan B. Okay, soalan B. Dia tanya pasal kurang daripada 2 hari. Okay, kurang daripada 2 hari. So apa maksud kurang daripada 2 hari? Okay. Less than 2 days. Ingat, cerita dia pasal hujan dalam seminggu. Bila hujan dalam seminggu, dia punya pemboleh ubah rawak dia boleh jadi kosong. Okay. Mungkin dalam seminggu tak hujan langsung. Boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So bila kata kurang 2 hari. Kurang 2 hari maksudnya kosong. 1. Okey, 2 masuk ke tak kalau kurang daripada 2 hari? Siapa yang boleh jawab? Ketaksamaan kuadratik. Kalau dia kata kurang daripada 2 hari, 2 masuk ke tak? Tak kot cikgu. Tak cikgu. Tak masuk okey. So kena faham, kena tukar ayat dia kurang daripada 2 hari, kita akan tulis sebagai PX kurang daripada 2. Okey. So bila kurang daripada 2 maksudnya PX sama dengan 0 dengan PX sama dengan 1 sahaja. 2 tak masuk sebab dia kurang daripada 2 hari. Okey. So S sama dengan 0, X sama dengan 1. So dalam kes ni kena kira satu persatu lah. Okey, kita buat formula dia 7C0
0.2 kuasa 0, 0.8 kuasa 7 tambah 7 C1 0.2 kuasa 1 0.8 kuasa berapa kalau 7 tolak 1 6. So kena kira satu-satu dan tambah. Macam tu keadaannya. So silalah cari jawapannya. Okay, so jawapan yang saya dapat, okay, kalau kamu kira kalkulator kamu, okay, so itu jawapan saya 0.576718. Okay, so kamu boleh check lah jawapan kamu. Mungkin juga saya salah kira. Mungkin kamu pun kira yang betul. Okay, boleh kira lah. Harap jawapan-jawapan yang sama. So macam tadi saya cakap, kamu boleh je bagi jawapan kamu sepenuh-penuh tu. 0.576716 ataupun kamu juga boleh bagi jawapan dalam bentuk 4 angka berti. Okay. Cuma kalau kamu biar panjang-panjang lagi bagus sebenarnya. Okay. Baik. Satu tips yang saya nak bagi tahu kat kamu. Okay. Okay. Satu tips yang saya nak bagi tahu kat kamu adalah, so dalam kes ni, okay, daripada langkah kerja yang atas ni, saya terus bagi jawapan akhir dekat bawah. Okay. Tapi saya tahu ada setengah-setengah pada kamu yang suka kira satu persatu. Okay. Yang suka kira satu persatu. Apa maksud kira satu persatu adalah dia macam ni. Dia kira yang depan dulu. Depan ni dia akan dapat 0.2097152. Kemudian dia kira pula yang belakang. Okay. Apa maksud dia kira yang belakang adalah lepas tu dia kira pula tambah 0.3670016. Okay, dikira satu dia tulis. Dikira satu dia tulis. Okay, macam ni. Okay, tak ada masalah. Boleh juga. Okay, cuma bila kamu kira satu persatu ni, jangan bundakan lagi. Okay, maksud saya, kalau kamu kira satu persatu macam ni, biarkan tulisan panjang-panjang macam ni, tambahkan, kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay. Andai kata kamu bunda, contohnya kamu dapat 0.2097. Okay. Lepas tu kamu tambah pula 0.3670. Okay. Kalau kamu dah bunda masa jalan kira macam ni, kadang-kadang ada nasib kamu mungkin dapat jawapan sama macam jawapan akhir. Okay. Tapi kadang-kadang jawapan kamu akan lari. Okay. Kenapa? Sebab kat sini kamu dah bunda awal-awal. Okay. Sebab tu nasihat saya, tips saya dalam exam, bila jalan kira, okay, maksud saya kat sinilah, ini saya panggil sebagai jalan kira. Okay, maksudnya kamu tak habis lagi. Bila jalan kira, kalau boleh jangan bunda. Biar je panjang macam tu. Okay. Lepas tu buat jawapan akhir. So jawapan akhir kamu dia boleh jadi dalam bentuk yang sampai panjang ni ataupun yang ini.
Okay, dua-dua tu boleh terima. Cuma jalan kira ni, dekat star ni, okay, jangan bunda. Biarkan dia panjang. Kita tak nak jawapan akhir kita lari. Okay, jenuh nak kejar nanti. So, biar je. Okay, itu tips saya lah. So, ini adalah untuk B kurang daripada 2 hari. Okay, untuk C, lebih daripada 5 hari. So, konsep sama juga. Kalau lebih 5 hari, hanya 2 nombor terlibat, 6 dan 7. So, kamu kena kira 6, kamu kena kira 7, tambahkan. Okay, itu untuk C. Kalau untuk D, setiap hari. Setiap hari ni senang lah. Maksudnya dia nak 7 je lah. Dia nak PX sama dengan 7. Okay, PX sama dengan 7. Yang ni dia nak 6 dan 7. Dan yang terakhir dia nak E. Sekurang-kurangnya 2 hari. Okay, dia nak sekurang-kurangnya 2 hari. Baik, cuba terangkan kepada saya apa yang dimaksudkan sebagai sekurang-kurangnya 6 hari. Sekurang-kurangnya 2 hari. Dia nak nombor apa sebenarnya? Sekurang-kurangnya 2 hari. Apa yang dia nak? Lebih atau sama dengan 2 hari. Lebih ataupun sama dengan 2 hari. So, PX lebih ataupun sama dengan 2 hari. Kali ni 2 tu termasuk. Okay. So, bila kata lebih ataupun sama dengan 2 hari, dia nak daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, kalau ikut logik macam B dan C, macam soalan B dengan soalan C, kita kena kira satu persatu dan tambah. Kalau ikut logik macam soalan B dengan soalan C, kurang daripada 2 hari, lebih daripada 5 hari, kita kena tambah satu-satu. Tapi bayangkan, ada berapa tu? Kita ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 6 benda kita nak kena kira. So, sangat banyak kalau kita nak kira satu persatu. Okay. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah, kita tahu. Okay. Kita tahu bahawa semua ni, okay, semua ni yang warna hijau ni, saya bulatkan, nilai kebangkalannya adalah 1. Okay. Nilai kebangkalannya adalah 1. Jadi, kalau kita nak cari 2, 3, 4, 5, 6, 7, memang betul kita kena kira satu-satu dan tolak dan tambah. Tapi yang lebih memudahkan kita adalah kita tolakkan dengan dua benda ni. Okay, kita tolakkan dengan dua benda tu. So, lebih mudah macam tu. Okay, kita akan tolakkan dia. Apa maksudnya? PS lebih kurang besar daripada 2 ni, apa yang kita akan buat adalah total kebangkalan adalah 1, tolak dengan PX sama dengan 0, tolak PX sama dengan 1. Lebih mudah macam ni. Okay. So, guna konsep tolak ni apabila banyak sangat yang kamu kena kira. Okay. Kalau setakat macam B, 0 dengan 1, ataupun C, 6 dengan 7, tak ada masalah. Kita kira satu persatu, kita tambah sebab 2 benda je. Tapi untuk E ni, sekurang-kurangnya 2 hari, kita nak kena kira 6 benda. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 benda nak kena kira dan tambah. Jadi jangan susahkan diri. Kita guna konsep tolak. So, 1 tolak. Kemudian pada masa yang sama, kalau kita tengok soalan B, 0 dengan 1 kita dah kira dah. Jadi apa patut kita buat? Kita cuma perlu tolak 1 tolak 0.5767168. Tolak macam tu je. Dah dapat jawapan dia. So kita akan dapat 0.4233. 42, 328, 32 lah. Okay. Ataupun kalau kamu nak bagi dalam bentuk 4/3, 0.42, 33. Apa boleh juga. Okay. So ini tips lah pada kamu. Okay. Ini untuk E. So tak payah nak kira semua. Panjang. Ada 6 benda. So kiralah yang sebaliknya. Tolakkan saja. Ingat total kebangkalan adalah 1. Baik, ada soalan setakat ni nak tanya pasal benda ni? Faham kenapa kita kena tolak 1 tolak? Faham cikgu. Okey. Yang lain pun faham lah, saya harapnya. Baik, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7.
Okay. So yang itu saya tinggal kepada kamu sebagai latihan. Saya tunjuk pasal contoh. Next kita pergi pada jadual dan graf taburan binomial. Okay. Jangan confuse graf dengan jadual ni dengan yang atas. Ingat balik yang atas tadi. Okay. Mana dia? Ni. Ini untuk graf dan jadual taburan kebangkalan yang biasa. Yang saya kata guna konsep pendaraban tu. Okay. Kat muka surat 103 tu. Okay. Itu adalah graf dengan jadual untuk taburan kebangkalan yang biasa. Okay. Muka surat 103. Okay. Tapi untuk yang kita akan masuk ni, ini adalah graf dengan jadual untuk taburan binomial. Okay. Ada sedikit perbezaan. Okay. Kalau kamu perhatikan, grafnya kalau tadi kita gunakan graf palang. Okay. Kita gunakan graf palang, tapi yang ini kita akan gunakan graf garis. Macam yang kamu boleh nampak dekat buku kamu lah. Dekat saya punya ni tak apa nampak sangat. Okay. So saya akan buat garisan dia lah. Okay, bila kita tengok pada jadual ni lah yang kita akan nampak bahawa ini dimaksudkan sebagai taburan dia ataupun corak dia. Okay, so perhatikan kalau kosong dapat 1/8, kalau 1 dapat 3/8, kalau 2 dapat 2/8, dan kalau 3 dapat 1/8 balik. Ini dinamakan sebagai corak dia ataupun pattern dia lah. Okay, so contohnya dia bagi kat sini. So satu keluarga mempunyai 3 orang anak. Jika X mewakili bilangan anak lelaki, so bilangan anak lelaki boleh jadi 3 orang tu anak perempuan. Okay, sebab tu dia kira X sama dengan 0. Boleh jadi 1 je anak lelaki. Boleh jadi 2 je anak lelaki ataupun kesemua tu anak lelaki. So ini graf ni lah yang saya maksudkan sebagai pattern dia. Okay, maksudnya corak dia kalau kita buat satu kajian, okay, kalau kita cari keluarga yang ada 3 orang anak, okay, dalam kajian kita tu kita akan mendapati bahawa daripada 3 orang anak tu hanya seorang je yang anak lelaki. Sebab itu mempunyai kebangkalan yang lebih tinggi. Okay, ataupun mungkin 2 orang je anak lelaki. Okay, tapi untuk dapatkan satu keluarga yang kesemua anak lelaki ataupun kesemuanya anaknya perempuan tu sangat sikit lah. Okay, nah 3 ni maksudnya ketiga-tiganya anak lelaki, 0 ni maksudnya tak ada anak lelaki langsung. So kebangkalan dia sangat sikit. Okay, so itu dimasukkan sebagai pattern dia. Okay, kemudian kamu boleh lihat dalam kes ni dia gunakan nombor pecahan 1/8. Okay, tapi kalau kamu nak gunakan dalam bentuk nombor perpuluhan pun tak ada masalah. Okay, boleh juga diterima. Okay, boleh je. Okay. Baik, kita ambil satu contoh lah, senang. Nombor 1, nombor 2. Nombor 2 lah. Okey, nombor 2. Dalam suatu kaji selidik didapati 40% daripada keluarga mempunyai sebuah komputer. So maklumat yang pertama kita dapat adalah 40%. Maksudnya nilai P dia. Okey, so P sama dengan 0.4, Q sama dengan 0.6. Okay. Jika 5 keluarga dipilih Sarawak, so N-nya sama dengan 5. Tentukan taburan binomial untuk bilangan keluarga yang mempunyai komputer, lukiskan pada kertas graf taburan binomial itu. Okay. So lukiskan. Baik, so apa yang kita akan buat, kita akan kira satu persatu lah. Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, Px sama dengan 3, Px sama dengan 4, Px sama dengan 5. So kena kira satu per satu. Masukkan dalam formula.
Okey, cepat gunakan kereta cari jawapan setiap satu ni. Kalau kamu tak nak gunakan kereta, boleh guna jari kalau mampu. Okey. So ini yang saya dapat lah. Saya tak tahu lah kamu dapat yang sama ataupun tidak. So kita dah boleh start untuk lukis graf kita. So secara biasanya oleh kataannya adalah lukiskan pada kertas graf, patutnya kamu lukis pada kertas graf lah. Lebih cantik sedikit. Okay, tapi yang ni tak apa, kita gunakan sahaja graf yang dia bagi dalam buku. Baik. Kalau kamu guna kertas graf, tak ada masalah lah. Kamu mungkin boleh gunakan paksi dengan skala yang betul. Okey. Paksi yang skala yang betul. Tapi oleh sebab buku ni kecil je, so apa yang kita akan buat adalah kita ikut skala lah. Kita boleh buat dia punya senggang tu apa yang kita nak lah. Okey. So yang paling sikit, paling kecil adalah
Okay, so macam tu. Okay, so itu adalah bentuk grafnya. So bentuk grafnya adalah garisan saja, tidak perlu graf palang. Okay. So kita boleh label macam tu lah. Okay, so ini adalah graf cabaran binomial. Okay, kosong dengan satu takkan bersambung lah. Okay, maksud saya kosong dengan satu maksudnya daripada sini dengan sini takkan bersambung. Okay, sebab ini adalah nombor bulat. Antara kosong dengan satu tak ada nombor apa-apa, sebab tu dia adalah graf garis lurus sahaja, tidak bersambung. Okay, so ini adalah nombor 2, cara melukis graf. Untuk nombor 3 adalah penggunaan graf. Okay, bila kita dah ada graf, so yang tadi tu kita tak ada graf, kita nak lukis graf. Nombor 3, dia dah bagi graf pada kita. So maksud ini adalah penggunaan graf, keluarkan maklumat daripada graf lah. So untuk nombor 3 dicari PS kurang daripada 1. So tadi kita dah belajar kalau PS kurang daripada 1 ataupun sama dengan, okay, nombor yang terlibat adalah kosong dan juga 1. Okay, so PS sama dengan kosong tambah PS sama dengan 1. So tambah je lah, kalau PS sama dengan kosong, okay, kita dapat 1/27. Okay, yang ini. Kemudian kalau 1 dapat yang ini. So tambahkan sahaja. 1/27 tambah 8/27. Jawapannya adalah 1/3. Okay, wajib kecilkan. Okay, wajib kecilkan. 1/7 pula, 1/3. Okay, kemudian B. Okay, B dia minta nilai M. Okay, nilai M. So tadi saya dah nyatakan jumlah kebangkalan, maksudnya kalau kita tambahkan semua ni, jumlah kebangkalan ni adalah 1 lah. So nak cari dapatkan nilai M, mudah sahaja. So M sama dengan 1 tolak yang lain-lain. Okay, 1/27 tolak 8/27 tolak 13/27. Okay, jawapannya 5/27. Kalau silap saya lah. 1 tolak betul lah, 5/27. Okay, macam tu. Cuma berhati-hati. Okay, kenapa nak kena berhati-hati? Sebab contohnya macam ni. Kalau graf tu dia bagi dalam bentuk macam ni,
Okey. Kadang soalan bagi bentuk macam ni Dia bagi contohnya 1 per okey. Jangan pula kamu terus pergi ambil semua ni jadikan dia sebagai 1. Okey, kenapa jangan? Sebab perhatikan dekat 1/11 ni ada 2 benda. Okey. So untuk dapatkan M, kamu kena tolakkan 2 kali lah. Ataupun maksud saya apa? Oleh sebab 1/11 ni ada 2. Okey, maksud 1/11 ni ada macam ni lah. 1/11 tambah 1/11 tambah 3/11 tambah 6/11. 6, 9, 10, 11. Baru dah dapat 11/11, 1/1. Okey. Kalau kes macam ni kena berhati-hati sebab dia ada 2, 1/11 tu. Okey, kalau macam yang contoh sebelah ni tak apa. Okey, sebab dia cuma 1 je. 1, 1, 1, 1. Okey, so kadang-kadang soalan bagi tweak macam tu. Okey. So itulah penggunaan graf. Dan yang terakhir sekali kita pergi pada mean, variance dengan sisihan piawai. Okey, mean, variance dengan sisihan piawai. So benda ni kamu dah jumpa dalam statistik. Okey. Kamu dah jumpa dalam statistik. So statistik pun ada mean, ada mode, ada median. Dalam tingkatan 4, kamu ada mean, mode, median. Kemudian kamu ada julat, julat antar kuartil, sisihan piawai dan juga variance. So itu adalah dalam statistik. So dalam taburan kebakaran ADMAT ni masih lagi ada mean, masih lagi ada variance, masih lagi ada sisihan piawai. Okey, masih lagi tiga-tiga benda ni lah. Cuma perhatikan simbol dia. Okey, kalau dalam MAT mode, mean ataupun purata, simbolnya adalah X bar. Okey, ini dalam statistik. Tapi dalam taburan kebangkalan ataupun dalam kebangkalan, simbolnya dah bertukar menjadi yang macam kamu boleh lihat tu lah. Okey. Simbolnya adalah ini. Okey. Macam mana nak lukis dia kamu tahulah. Okey. Kalau dalam fizik kamu panggil dia sebagai mikro. Tapi bukannya mikro. Dalam math benda ni kita panggil dia sebagai mu. Okey. Ejaannya adalah MU tapi sebutannya adalah MIU. Okey. Sebutan dia adalah MIU, mu. Tapi tulisan dia macam ni. Okey. Bukan mikro Dia nampak macam mikro tapi dia adalah mu. Mu ni merujuk kepada mean ataupun purata. Okey, untuk sisihan piawai tak ada masalah lah. Sisihan piawai masih lagi dalam bentuk V-cell ni, kemudian variance pun dalam bentuk V-cell kuasa 2, MPQ. Okey, so mean adalah MP, variance adalah MPQ, sisihan piawai adalah punca kuasa MPQ. Okey, so jangan keliru mean dalam statistik adalah X bar. Mean dalam kebangkalan adalah mu, mikro. Terus tengok contoh. Okey, terus tengok contoh. Lagi sekali saya nak ingatkan simbol untuk binomial adalah macam ni. Okey, simbol untuk binomial adalah macam tu. Yang satu lagi normal. Okey, normal dia akan gunakan mean. Okey, kalau binomial X binomial MP, kalau normal dia akan gunakan kenapa start pula ni?
Okay, kalau normal dia akan gunakan mean dengan variance. Okay, kena faham lah, ni lah simbol dia. So SBMP. Okay. Baik, mari tengok nombor 2. Nombor 2 kata rekod lepas menunjukkan 70% daripada calon yang ambil ujian memandu akan lulus ujian. So dia bagi 70%, so 70% adalah kita punya P kita 0.7. Okay, so kalau P 0.7, Q kita adalah 0.3. Okay, cari kebangkalan sekurang-kurangnya seorang calon lulus ujian daripada sampel 5 orang calon yang dipilih secara rawak. Okay, cari kebangkalan sekurang-kurangnya seorang calon lulus ujian dengan sampel daripada sampel 5 orang calon yang dipilih secara rawak. Maksudnya yang A tu dia nak PS lebih besar atau sama dengan 1. Okay, so dia punya N dia adalah 5. So logiknya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. So bila dia nak lebih besar sama dengan 5, macam ni lah. Okay, so ada 5 benda kita nak kena cari. So kita akan gunakan konsep tolak. 1 tolak, PX sama dengan 0. Okay, so 1 tolak, 5 choose 0, 0.7 kuasa 0, 0.3 kuasa 5. So kita akan dapat 0.99757. Itu untuk soalan A. Okay. So soalan A dia bagi N sama dengan 5. Tapi untuk soalan B, beza pula. Cari nilai min dan siang piawai bilangan calon yang lulus jika 200. So dalam kes ni, N dia dah berubah kepada 200. P dia masih lagi sama, 0.7. Q dia masih lagi sama, 0.3. So dia nak min. Okay, so min mu sama dengan NP. Maksudnya 200 kali 0.7. So kita akan dapat 140 min dia. Okay, kemudian dia nak sisihan piawai. Sisihan piawai jangan lupa formulanya adalah NPQ punca kuasa. So 200 kali 0.7 kali 0.3. So kita akan dapat 6.481. Dah siap. Okay. So dapatlah sisihan piawai dia. Okay, itu untuk soalan nombor 2 lah. Okay, tengok dahulu sekejap lagi dalam soalan nombor 1 ni, patah balik pada soalan 1. Soalan 1 kata 1 boleh ubah bahawa disiplin S mempunyai min 3. Okay, maksudnya min adalah 3. Min adalah formula dia adalah NP sama dengan 3. Dan variance adalah 2. So variance Wisel kuasa 2 sama dengan MPQ. So NPQ dia kata sama dengan 2. Cari nilai P dan nilai N. So senang sahaja. So perhatikan sini dah ada MP. Okay, sini dah ada MP, sini pun ada MP. So masukkanlah 3 ni dekat sini. So dia akan jadi 3Q sama dengan 2. So Q sama dengan 2/3. Tapi dia tak nak Q, dia nak P. So kalau Q 2/3, P adalah 1/3. Okay, so settle dapat P. Masukkan P tu dalam yang belah sini pula. Kita ada N. Okay, P kita adalah 1/3 sama dengan 3. Maka N kita adalah 9. Dah siap. Okay. So ini adalah masalah yang melibatkan mean, variance dan sisihan piawai. Okay. So kelas kita akan tamat. So seterusnya kita ada masalah melibatkan caburan binomial. Yang ini kita akan lihat pada kelas berikutnya lah. Okay. Hari bila? Hari esok ke? Hari Jumaat. Tak ingatlah. Kita ada satu lagi kelas pada minggu ni. Jadi kita akan sambung ini pada kelas berikutnya. Okay. Ada soalan sebelum saya tamatkan kelas? Ada? Tak ada? Tak ada cikgu. Okay. Yang lain tak ada Tak ada. Okay.
So hari ni memang kita panjang sikit kelas kita. Macamlah kelas lain pendek. Kelas ni pun panjang tak? Sebab kelas kamu antara lambat sikit lah. Okay? Sebabnya kelas Batuta dengan Rush saya dah masuk ini dah nak habis dah. Okay? Dengan kelas kamu je dalam bab ni. So tu yang saya terpaksa pergi laju sikit. Dan so kelas kita pun kena full lah. So tak apa. Tak ada masalah. Saya harap kamu dapat catch up. Kalau ada masalah jangan lupa untuk WhatsApp ataupun Telegram saya lah. Sebab masalah berkaitan dengan apa yang kita dah belajar. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi next class. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Baik. Cikgu. Sama. Baik, Cikgu. Cikgu. Cikgu, baik, Cikgu.